Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar bab 4, kadar tindak balas. Kalau kamu nak rujuk buku teks, kamu boleh buka muka surat 114. Saya terus ke subtopik 4.1, pengenalan tindak balas. Okey, pertimbangkan rajah yang saya tunjukkan. Tabung uji yang pertama saya isi dengan plumbum 2 nitrat, tabung uji yang kedua kalium iodida dan 1 bikar kosong. Okey, kemudian saya masukkan plumbum 2 nitrat dan kalium iodida ke dalam bikar. Dan ini adalah hasil tindak balas antara plumbum 2 nitrat dan kalium iodida. Hasilnya ialah plumbum 2 iodida dan kalium nitrat. Okey, seterusnya kita tengok. Ini adalah kesimpulan daripada animasi yang saya tunjukkan. Okey, plumbum 2 nitrat dan kalium iodida yang kita belum campurkan dipanggil bahan tindak balas. Tetapi apabila dicampurkan dan bertindak balas, hasil ini dipanggil hasil tindak balas. Kamu kena ingat dua perkataan ini untuk memudahkan kita faham bab 4. Yang pertama bahan tindak balas, yang kedua hasil tindak balas. Kena faham dan ingat kedua-dua ini. Okey, seterusnya tindak balas kimia ialah proses pertukaran bahan tindak balas untuk menghasilkan hasil tindak balas. Bahan tindak balas yang dalam tabung uji tadi saya tunjuk dan hasil tindak balas ialah yang dalam bikar yang saya tunjuk tadi. Okey, jelas nah? Okey, sekarang kita nak tengok perubahan kuantiti bahan tindak balas terhadap masa. Ingat balik, yang mana satu bahan tindak balas, yang mana satu hasil tindak balas. Okey, ingat balik nah. Yang dalam tabung uji saya tunjuk tadi, yang belum dicampurkan, yang belum bertindak balas, itu dipanggil bahan tindak balas. Tapi selepas bertindak balas, kita panggil hasil tindak balas. Okey, sekarang kita fokus pada bahan tindak balas. Cuba kamu tengok animasi ini. Okey, sekarang belum ada tindak balas. Jadi, kuantiti bahan tindak balas dalam bikar ini berada pada tahap maksimum. Faham? Okey, saya tandakan kuantitinya di tahap maksimum. Seterusnya kamu perhatikan apa akan terjadi pada bahan tindak balas dalam bikar. Okey, lambat sikit nah. Okey, semakin lama bahan tindak balas, kalau kita tengok, semakin berkurang dan akhirnya tidak ada lagi bahan tindak balas. Semuanya telah bertindak balas dan bertukar menjadi hasil tindak balas. Jadi dapat saya katakan bahan tindak balas akan menjadi sifar selepas bertindak balas. Cuba tengok graf. Okey, ini hasil tindak balas. Okey, daripada graf kita tengok kuantiti bahan tindak balas dari maksimum berkurang sehingga menjadi sifar. Okey, jelas nah? Jadi ini adalah graf kuantiti bahan tindak balas. Okey, seterusnya masih lagi dengan graf kuantiti bahan tindak balas. Okey, ini adalah graf X. Kalau kita tengok kuantiti bahan tindak balas X menjadi sifar dalam masa 10 saat.
Maksudnya dia akan habis, semuanya bertukar menjadi hasil tindak balas dalam masa 10 saat. Okey, tengok graf yang kedua. Graf Y. Kuantiti bahan tindak balas menjadi sifar dalam masa 15 saat. Maksudnya dalam masa 15 saat, semua bahan tindak balas bertukar menjadi hasil tindak balas. Yang mana lebih cepat bertukar menjadi hasil tindak balas? Tentulah X. Jadi dapat kita katakan kuantiti bahan X ini berkurang dengan cepat dan kuantiti bahan tindak balas Y berkurang dengan perlahan. Okey, sekarang kita tengok graf kuantiti hasil tindak balas pula. Kita akan tengok bagaimana kuantiti hasil tindak balas berhubungan dengan masa. Okey, cuba tengok animasi yang saya sediakan. Ini adalah ini ada masih lagi kuantiti bahan tindak balas. Okey, tengok di sini. Sebelum tu, kalau kamu tengok, graf ini adalah graf hasil tindak balas. Jadi, pada peringkat awal, hasil tindak balas adalah sifar. Kerana semuanya adalah bahan tindak balas. Sebab itu saya pangkah, saya tanda, saya plot pada sifar. Faham nah? Kerana kuantiti hasil tindak balas masih sifar di permulaan campuran. Okey, kita perhatikan. Semakin lama hasil tindak balas semakin banyak. Kuantiti hasil tindak balas semakin bertambah dan akhirnya semua bahan tindak balas habis bertukar menjadi hasil tindak balas. Jadi kalau tengok gambar ni, ini adalah kuantiti hasil tindak balas berada pada tahap maksimum lah. Okey, jadi kita tengok graf. Jadi kuantiti hasil tindak balas akan bertambah sampai maksimum. Okey. Okey, seterusnya kita tengok lagi graf kuantiti hasil tindak balas. Ini adalah graf X. Kuantiti hasil tindak balas X menjadi maksimum dalam masa 10 saat. Okey, kita tengok Y. Graf Y. Kuantiti hasil tindak balas Y menjadi maksimum dalam masa 15 saat. Yang mana lebih cepat bertukar menjadi hasil tindak balas X kan? Dalam masa 10 saat saja dia sudah bertukar menjadi hasil tindak balas. Okey. Jadi dapat saya katakan kuantiti bahan tindak balas X bertambah dengan cepat. Untuk graf Y, kuantiti hasil tindak balas Y bertambah dengan perlahan. Okey, jelas nah? Okey, seterusnya kita tengok terms kadar tindak balas. Apakah kadar tindak balas? Kadar tindak balas ialah perubahan kuantiti bahan tindak balas ataupun perubahan hasil tindak balas per unit masa. Per unit masa itu maksudnya kita bahagikan dengan masa. Okey, ini rumusnya. Kadar tindak balas sama dengan perubahan kuantiti bahan ataupun perubahan kuantiti hasil, mana-manalah, bahagikan dengan masa berlakunya perubahan kuantiti tersebut. Okey. Okey, sekarang kita tengok apakah maksud perubahan kuantiti. Kenapa mesti letak perubahan kuantiti? Sebenarnya tak. Graf itu boleh jadi perubahan jisim. Atau kamu boleh gantikan dengan jisim. Perubahan kuantiti itu mungkin perubahan jisim ataupun perubahan isi padu ataupun kepekatan larutan ataupun perubahan dari segi tekanan gas ataupun perubahan dari segi suhu.
Semua itu mempunyai kuantiti. Contoh, kalau jisim kita kuantiti dia, contohlah 3 kilogram. Nilai itu ialah kuantiti. Okey. Isi padu, berapa mililiter, berapa liter. Kepekatan, berapa mol. Okey. Tekanan, berapa pascal. Itu adalah kuantiti. Kemudian, perubahan kuantiti juga boleh mewakili kekonduksian haba, kekonduksian elektrik, ataupun ketinggian mendakan. Kalau kamu tengok mendakan itu semakin bertambah ketinggian dia, itu adalah perubahan kuantiti. Okey, keamatan warna dan juga nilai pH. Itulah yang dimaksudkan dengan perubahan kuantiti. Okey, seterusnya saya nak tunjukkan contoh-contoh yang terdapat dalam buku teks untuk memudahkan kamu membuat ulang kaji. Okey, tengok muka surat 118. Ini adalah contoh yang ditunjukkan. 0.3 gram pita magnesium bertindak balas dengan asid hidroklorik cair berlebihan sehingga lengkap dalam masa 30 saat. Hitung kadar tindak balas bagi tindak balas tersebut. Okey, daripada apa yang ditunjukkan, kita dapat maklumat yang diberi, kita tahu bahawa bahan tindak balas yang digunakan ialah asid hidroklorik dan juga pita magnesium. Adakah dia bagi tahu kita apakah hasil tindak balas? Tidak. Dia tak bagi tahu kita hasil tindak balas. Jadi dalam rumus nanti kamu gunakanlah bahan tindak balas. Okey. Okey, jadi apakah perubahan yang dapat diperhatikan? Jisim pita magnesium berkurang. Nampak tak jisim dia? Lama-lama jisim dia jadi sifar. Dalam ni tidak ada lagi pita magnesium. Okey, seterusnya kita gunakan rumus ini. Kadar tindak balas sama dengan perubahan kuantiti bahan. Kita tak gunakan hasil kerana tidak dinyatakan. Jadi kita gunakan perubahan kuantiti bahan sebab kita hanya tahu kuantiti bahan, kita tak tahu kuantiti hasil. Okey. Bahagi dengan masa berlakunya perubahan kuantiti tersebut. Jadi, tengok perubahan dia daripada 0.3 gram, di sini 0.3, dia bertukar menjadi 0 gram. Okey, jadi kita tolaklah sebab namanya perubahan. Okey, masa yang diambil ialah 30 saat. Bila kita bahagi, kita dapat 0.01, silap ni. Okey. GS negatif 1 ini adalah unitnya. Okey, mana datang? Okey, G, saya tuliskan G. S ni ada di bawah. Jadi, bila kita nak bawa dia bersama dengan G naik ke atas, S ni bertukar jadi S negatif 1. Faham lah matematik ni? Okey, itu adalah unit dia. Okey. Okey, seterusnya kita bincang soalan di muka surat 119, iaitu kadar tindak balas purata. Nilai purata kadar tindak balas yang berlaku dalam satu tempoh tertentu. Itu maksud dia. Untuk soalan ini, ada beberapa ayat yang mengelirukan. Yang pertama, cuba kamu tengok. A ni, dalam minit yang pertama. Apa maksud minit pertama? B, dalam 2 minit pertama. C, dalam minit kedua. Nampak macam sama tapi berbeza. Okey, cuba tengok bahagian sini. Saya tunjukkan. Ini adalah 60 saat. Kemudian 120 saat, 180 saat. Okey, saya terangkan 3 ni saja. 60 saat ni, dari 0 hingga 60 saat dipanggil minit yang pertama. Okey.
minit kedua bermaksud 60 hingga 120 saat. Okey. Minit ketiga bermaksud 120 saat hingga 180 saat. Itu dan seterusnya lah. Itu adalah maksud minit pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Maksudnya kita ambil 1 minit, 1 minit, 1 minit. Okey. Seterusnya kita tengok yang ni pula. Okey, antara 0 hingga 60 boleh juga disebut 1 minit pertama. Okey, kita boleh pilih nak sebut minit pertama pun boleh, nak sebut 1 minit pertama pun boleh. Nilainya sama, iaitu dari 0 hingga 60. Okey, tetapi kalau disebut 2 minit pertama, kamu kena ambil dari 0 hingga 120. Dan kalau disebut 3 minit pertama, kena ambil dari 0 hingga 180 dan seterusnya. Okey, jelas nak? Itu beza dia. Okey, sekarang kita tengok soalan. Hitung kadar tindak balas purata dalam minit pertama. Jadi, kalau minit pertama tak ada masalah lah. Dari 0 hingga 60. 60 saat sama dengan 1 minit. Okey, faham lah? Okey, langkah pertama yang kita kena buat, kita kena tandakan 60 saat ni. Kita buat satu garisan, naik ke atas. Bila dia dah bersentuh dengan graf yang berwarna merah, kamu belok ke paksi Y untuk kita cari nilai pada paksi Y, iaitu nilai isi padu gas hidrogen. Jadi bila dia dah sentuh garisan merah ni, saya dapat nilai isi padu gas hidrogen ialah 20 cm padu. Okey, jadi kita boleh baca macam ni. Pada 60 saat, isi padu ketika masa 60 saat, isi padu gas hidrogen ialah 20 cm padu. Okey. Okey, kita tengok macam mana kita nak selesaikan. Mula-mula kita dapatkan kuantiti bahan tindak balas. Kuantiti dia ada di sini. Jadi kuantiti dia ialah isi padu gas hidrogen. Seterusnya kita dapatkan perubahan kuantiti sebab kita nak masukkan nilai itu dalam rumus kita. Okey, perubahan dia ialah bertambah dari 0 hingga ke 20 cm padu. Okey. Seterusnya kita tulis rumus dan kita buat pengiraan. 20 cm padu, kita tolak dengan 0, kemudian kita bahagi dengan masa dia 60 saat, kita dapat 0.33 cm padu per saat. Seterusnya kita tengok soalan B pula. Hitung kadar tindak balas purata dalam 2 minit pertama. Ingat balik 2 minit pertama yang mana? Oh, ini bukan. Ini adalah minit kedua. Jadi 2 minit pertama dari 0 hingga 120. Okey, kita teruskan. Cuba tengok. Jadi kita buat satu garisan dari 120. Kemudian bila dah sentuh garis merah pada graf, garisan pada graf, kita dapatkan paksi bacaan pada paksi Y, iaitu kita dapat 30 cm padu. Okey, jadi langkah pertama kita tentukan kuantiti bahan tindak balas, iaitu isi padu hidrogen. Kemudian kita tengok perubahan bertambah dari 0 hingga 30 cm padu. Kita masukkan rumus, kemudian kita buat pengiraan. Kita dapat 0.25 cm padu per saat. Seterusnya kita tengok soalan C pula. Dalam minit kedua, yang mana 1 minit kedua, kita ingat balik. Okey, minit kedua adalah antara 120 hingga 60. Jadi kita teruskan. Okey, sekarang kuantiti kita gariskan daripada 60 hingga 120. Okey, buat garisan. Kemudian satu lagi garisan sebab kita nak cari nilai antara 60 hingga 120. Dan kuantiti bahan tindak balas kita sama, iaitu isi padu gas hidrogen.
Perubahan kuantiti ialah daripada 20, isi padu ni daripada 20 hingga 30 cm padu. Jadi kita masukkan rumus dan kita buat pengiraan. 30 nilai yang besar, kita tolak nilai yang kecil, kita bahagi 60. Jadi jawapan kita 0.17 cm padu per saat. Kita terus ke soalan D dalam minit ketiga pula. Jadi minit ketiga kita antara 120 hingga 180. Okey, kita tengok. Okey, berapa nilainya? Okey. Jadi dia punya isi padu gas hidrogen ialah antara 30 hingga 35. Okey, jadi perubahan kuantiti yang kita dapat lihat ialah bertambah dari 30 cm padu hingga ke 35 cm padu. Kita masukkan rumus. Okey, kemudian masukkan nilai dan kita dapat 0.08 cm padu per saat. Sekarang kita tengok soalan E pula. Hitung kadar tindak balas purata bagi keseluruhan bagi tindak balas ini. Jadi kalau tengok graf, macam mana nak tengok keseluruhan tindak balas? Graf ini bermula dari isi padu gas hidrogen bermula dari kosong meningkat sampai 35 cm padu. Selepas itu isi padu dia kekal 35, tidak ada perubahan dah. Jadi perubahan itu terhenti dekat mana? Pada masa berapa? Okey, kita tengok, saya tanda. Okey, pada 35 perubahan itu berhenti pada masa 180 saat. Okey, jadi kita tengok apakah perubahan kuantiti dia. Bermula daripada 0 cm padu hingga 35 cm padu. Jadi kita masukkan dalam rumus. Masa dia ialah 180 saat. Okey, 35 tolak 0 bahagi 180. Jawapan dia 0.19 cm padu per saat. Okey, sekarang saya nak tunjuk contoh di muka surat 121 iaitu kadar tindak balas pada tempoh masa tertentu ataupun kita boleh kata kadar tindak balas seketika. Untuk soalan ini, dia minta kadar tindak balas pada masa 20 saat. Okey, pada masa 20 saat saja. Dia tidak minta antara tempoh tertentu, tapi dia minta pada masa 20 sahaja, bukan pada selang masa tertentu. Okey, berbeza dengan soalan sebelum yang kita bincang sebelum ni. Kalau kamu tengok, ini tindak balas dalam masa. Maksudnya dalam tempoh antara 0 hingga 1 minit ataupun dalam tempoh dari 0 hingga maksimum. Okey, ataupun dari 0 hingga minit kedua. Tapi untuk soalan yang kita nak bincangkan sekarang ialah pada masa 20 saat sahaja, tidak ada tempoh. Okey, macam mana kita nak selesaikan soalan kadar tindak balas pada masa tertentu ini? Okey, katakan soalan yang diberi pada masa 20 saat. Jadi tengok titik yang berwarna merah ini, saya gerakkan dari 20 sehingga bertemu dengan garisan pada graf, lengkung pada graf. Okey, kemudian saya dah dapat titik dia. Kemudian saya lukis satu garis tangent. Kamu boleh rujuk matematik silibus dalam matematik untuk lukis garis tangent. Okey, garis tangent ni ikutlah panjang mana kamu suka, asalkan dia garis tangent dan mudah dibaca. Jadi saya ikut buku teks sajalah sebab garisan ini dah mudah dibaca. Okey, selepas kita dapat garisan yang garis tangent dengan titik yang sesuai, kita buat segitu segi 3. Okey, macam mana kita nak baca titik ni? Kita cari perubahan pada masa. Okey, nampak? Jadi di sini bermula pada masa 9 saat.
Okey, kemudian berakhir pada masa 29 saat. Okey, itu perubahan dia. Selang masa, tempoh masa dia ialah 20 saat. 29 tolak 9. Okey, kita tengok isi padu. Perubahan pada isi padu 20, bermula dengan 21 cm padu dan berakhir pada 49 cm padu. Jadi kita masukkan dalam rumus kita. Okey, langkah seterusnya kita masukkan rumus. Okey, dan kita selesaikanlah. Kita masukkan nilai 49 tolak 21 dan seterusnya lah. Kita dapat jawapan 1.40. Okey, itu saja untuk subtopik 4.1, pengenalan kadar tindak balas. Cikgu harap kamu faham dan cikgu doakan semoga kamu berjaya memahami subtopik ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.